Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'ma ya'izukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wa qala habibuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa huwa yad'u fi du'ahi, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Yang berusaha tuan imam, tuan-tuan ada di jemaah, ada di puasa, ada di jemaah surau kampung itu, surau Darussalam di Sebenaraya Pekalan. Ini rahmatullah sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam Rabu ini, malam 5 Rajab 1445 Hijriah, bersamaan 16 Januari 2024 Masehi, maka sama-sama kita zahirkan bersepuji dan syukur kita kepada Allah SWT. Sekali lagi kita diberi kesempatan untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu ini yang merupakan Rawdatun min Riyadil Jannah, yakni satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT. Moga-moga kita
dikurniakan Allah SWT rahmat ini turun oleh para malaikat, dikurniakan kepada kita sakinah, jadi ketenangan dan ganjaran yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Walaupun saya percaya ada di antara kita yang khususnya peminat sukan bola sepak yang masih lagi berkelang dan mengenangkan kekalahan pasukan Harimau Melaya di tangan pasukan Jordan dalam Piala Asia awal pagi tadi, dengan keputusan 4 gol tanpa balas, yang mana jangkaan peminat bola sepak tempatan sekurang-kurangnya kita mampu memperoleh satu mata keputusan seni, tapi ia tak berlaku, malah pintu gol diterima Rusi 4 kali. Apa yang nyata ialah setengah jam pertama perlawanan pasukan Harimau Melaya dengan punca, maka boloslah 3 gol dalam pintu gol pasukan kebangsaan. Saya percaya ada di antara tuan-tuan yang berduka lagi, walaupun mungkin tak menonton tengok keputusan, mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang lama-lama terfikir, alangkah baiknya kalau arwah Muhtayari masih ada, bolehlah dia skor gol, taklah no kalah ni 4-0. Tapi ini adalah realiti kehidupan yang pergi tak akan kembali. Jadi kita yang masih ada ni, kita teruskan kehidupan kita, dan alhamdulillah kita telah masuk beberapa hari ke dalam bulan Rajab, gerbang pertama sebelum tibanya bertemunya kita dengan bulan Ramadan Al-Mubarak yang dirindui. Sebab tu Nabi SAW menurunkan kepada kita satu doa yang cukup ringkas, yang di dalamnya kita memohon keberkatan dari Allah SWT pada bulan Rajab ini, dan kemudiannya nanti bulan Syaban, dan juga Allah SWT mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang merupakan penghulu segala bulan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk untuk manusia, dan bulan Allah Ta'ala berikan keistimewaan yang hanya diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, itu adanya satu malam yang dinamakan sebagai malam Lailatul Qadar, yang ganjaran ibadah pada malam tersebut menyamai ganjaran beribadah selama 1000 bulan. Ini 83 tahun 4 bulan. Itulah dia kelebihan yang Allah SWT beri kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu, mereka beribadah berpuluh-puluh, malah beratus tahun nak dapat sama macam kita. Kita hanya perlu satu malam sahaja seumur hidup kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Jadi benda itu akan kita temui nanti dalam bulan Ramadan. Pun begitu kita masih berada dalam bulan Rajab, maka dalam bulan Rajab Allah SWT mengurniakan kepada junjungan besar Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Satu peristiwa yang memberi ujian akidah kepada kita umat Islam. Tengok sejauh manakah kita yakin kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kerana peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ini sampai ke hari ini pun di luar batasan akal. Mana ada manusia yang mampu mengembar sampai ke angkasa lepas, pergi balik dalam tempoh tak sampai sehari. Bertolak, bergerak, mula bergerak waktu Isyak, balik semula ke tempat asal sebelum subuh.
ada. Mana-mana manusia pun tak ada. Hari ini pun dengan teknologi yang ada pada hari ini, tak ada lagi manusia yang boleh melakukan seperti mana yang dikurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dibawa melintasi angkasa lepas itu tanpa bantuan pernafasan oksigen. Itu pun begitu. Tapi lepas atmosfera ni, kalau tak ada oksigen mati dia on the spot. Kan? Tapi Nabi SAW dibawa melintasi langit sampai ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah Subhanahu wa taala, dibawa menziarahi syurga dan neraka tanpa alat pernafasan oksigen. Itulah antara bukti-bukti kemukjizatan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ini insya-Allah surah kita akan adakan satu ceramah khas yang jemput penceramah khas. Nanti penceramah ini akan menguraikan kepada tuan-tuan dan puan-puan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini dengan lebih terperinci. Dan apakah pengajaran, iktibar, ibrah yang boleh diperoleh daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Untuk itu, hadis yang kita masih bicarakan bermula kuliah lepas memang kena sangat kita sambung dalam bulan Rajab, kerana hadis ini berkaitan dengan sifat integriti yang tajuk yang diberi oleh almarhum Tuan Guru penyusun kitab ini, Tuan Guru Ustaz Tuan Haji Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi rahimahullah ta'ala. Sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit yang diriwayatkan oleh Sayyidina daripada Sayyidina Huzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Kita dah cerita sekerat, ada lagi sekerat tak habis. Kita cerita sekerat, tapi kita mula pun kita ambil sikit lah, kita ambil terus je sampai ke bahagian yang pertama tu. Tak payah kita huraikan kembali, kita huraikan bahagian yang kedua. Baik. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini. Nanti Rasulullah SAW pernah memberitahu kami dua buah hadis, yakni mengenai dua kejadian yang akan berlaku. Ra'aitu ahadahuma wa ana antazirul akhar. Sesungguhnya saya telah melihat peristiwa pertama, sedangkan saya menanti peristiwa yang kedua. Rasulullah SAW memberitahu annal amanata nazalat fi jidri qulubir rijal. Bahawasanya Nabi Rasulullah SAW memberitahu bahawasanya amanah itu turun ke dalam lubuk hati orang-orang yang tertentu. Thumma nazala al-Qur'anu fa'alimu minal Qur'an wa 'alimu minas sunnah. Kemudian turunlah Al-Quran, maka orang-orang itu mengetahui melalui panduan Al-Quran dan mengetahuinya melalui panduan As-Sunnah. Jadi sifat amanah ini diceritakan dalam Al-Quran, ayat yang kita baca mula tadi. Kan, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kan, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kamu menaikkan amanah itu, memberikan amanah itu kepada ahlinya. Kan, orang yang boleh menerima amanah itu, berikan kepada dia amanah. Macam cikgu jaga kamera sampai 2 biji, itu amanah yang diberi pada cikgu 25 kita. Kamera saya, siapa nak jaga pula? Siapa nak jaga kamera saya? Kalau dia mati ke lah, mungkin dia akan mati sekitar 8.20, ada lagi 6 minit atau 8.25. Apa nak tolong jaga? Takkan saya nak jaga, saya duduk sini. Tidak. Baru-baru ni satu masjid tak ada siapa yang boleh paksa saya bangkit daripada kursi saya. Saya dah betul balik. Adik yang berjubah kelabu boleh kot, kursi pun ada boleh tu, boleh. Tengok kat jam tu, kalau 8.20 lebih tu bolehlah berhenti kamera ustaz. Kalau dia dah sampai 29 minit 15 saat tu, dia akan automatik berhenti, kena tekan balik on. Boleh? Kita cakap kat dia, dia mati tunggu nak tidur.
Kita cakap kat dia tu, dia makin Allah. Kemudian ada lagi hadis Nabi menyebut tentang amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu ada perkara yang diamanahkan dan setiap kamu bertanggungjawab atas amanah yang kamu jaga. Kullukum ra'in. Ra'in itu memelihara, menjaga. Kamu adalah penjaga. Macam kita lah, lelaki kan, apa amanah yang diberi kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang individu, sebagai seorang, kalau dah berkahwin, seorang suami, kalau dah ada anak, sebagai seorang bapa, kalau dalam kehidupan sebagai seorang pekerja. Apa jawatan kita? Kalau kita ketua, sebagai seorang ketua. Kalau kita penyedia amanah, tanggungjawab amanah sebagai penyedia. Dia ada anak-anak buah di bawah dia. Kalau peniaga ada kaki tangan dia, pekerja-pekerja dia, macam Abang Taufik ada pekerja-pekerja dia, pekerja-pekerja dia tu kita jadi bos, okay, ada pekerja kita menjaga pekerja kita, itu amanah kita kan. Kalau guru di sekolah, anak-anak murid di sekolah, itu amanah kita kan. Kalau sebagai anggota polis, menjaga keselamatan rakyat, masyarakat yang ada dalam kawasan yang kita jaga, itu semua amanah kita tu. Kalau ustaz bertugas dalam PDRM, penghayatan Islam warga PDRM itu, tanggungjawab kita tu. Itu Nabi SAW kata orang perempuan ni mudah sangat nak masuk syurga. Dia jaga 4 benda je. Semayang dia, ibadah dia, taat pada suami dia, jaga harta suami dia, jaga maruah suami dia. 4 benda ni kalau dipelihara, masuk syurga. Masuklah ke dalam syurga. Dari mana-mana pintu yang disuka. Orang perempuan mudah sangat nak masuk syurga. Tapi Nabi kata kebanyakan penghuni neraka dari kalangan kaum wanita. Empat benda nak jaga, tapi nombor 1 okey, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni susah nak cakap. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Jadi panduan tentang amanah ni ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW kata, wa'din thumma hadathana an raf'il amanah faqal yanamu ar-rajulu nawmata fatuqbatul amanatu min qalbi. Selanjutnya Rasulullah SAW menceritakan kepada kami tentang hilangnya amanah. Lalu baginda bersabda, seseorang itu tidur, sekali tidur lalu diambilnya amanah itu dalam hatinya. Kemudian tertinggallah bekasnya seperti bekas yang ringan sahaja. Fayazallu asaruha mithla waqti. Apa makna? Maknanya amanah. Ada manusia yang memandang remeh kepada pentingnya amanah dalam kehidupan, pentingnya integriti dalam kehidupan. Itu maksud dia. Pandang remeh. Amanah ni bukan satu benda yang berat dalam diri dia. Saya memikul amanah yang berat ni. Boleh. Bukan lagi kamera lah kena buati. Kamera saya lah, kamera handphone tak apa, di jalan dulu dia live, dia takkan berhenti. Saya dia akan berhenti. Tak tolong lah. Saya pun tak tahu minit, tapi saya rasa dah 20 minit lebih. Hampir 29 minit, hampir setengah jam. Sekarang 8.19. Mungkin ada dalam 2 minit lagi.
Kemudian Nabi SAW menyatakan lagi, thumma yanamu naumata fatuqbadul amanatu min qalbi fayadhallu atharuha mithla atharil majli kajabrin dahrajatku ala rijlik fa naqita fatarahu muntabiran wa laysa fihi syai'un. Tuan-tuan, kemudian ketika tidur pula, lalu dia ambil amanah itu dalam hati, yang tinggallah bekas seperti lepuh di tangan dia, mengelembung di tangan dia, bekas bekerja berat seperti menggunakan kapak atau cangkul. Apa makna? Maknanya ada orang yang menganggap amanah ni sangat berat. Dia rasa kalau dipikul amanah ni macam dia pegang bekas yang panas, boleh menyebabkan tangannya melecur, melepuh. Ini perbezaan manusia-manusia. Ada manusia dia menganggap amanah ni benda yang ringan. Yang penting aku dapat kedudukan, aku dapat jawatan, aku dapat kuasa. Itu yang paling penting. Soal aku mampu memikul amanah atau tidak, itu soal kedua. Ini kedudukan, pangkat, jawatan ni adalah wasilah untuk aku mencapai kemewahan. Soal aku mampu tak mampu tu cerita kedua. Tu boleh kira belakang, tu boleh kauti. Ada orang sebaliknya, berat amanah ni, Allah, tak ada orang lain ke selain saya? Ustaz je lah yang kami rasa mampu memikul amanah. Aduh, saya terpaksa nak buat macam tu. Saya tak nak jawatan ni, tapi saya terpaksa. Tak ada orang lain yang dirasakan layak, maka saya terpaksa jugalah menerima jawatan ni dengan penuh berat hati. Ini beza. Boleh nampak kan? Bahasa Nabi itu bahasa kiasan, bukan direct. Nabi cerita dia raf'il amanah, terangkatnya amanah dari manusia. Kenapa? Kerana ada manusia menganggap ringan tentang beratnya amanah, kepentingan amanah itu dalam kehidupan. Jadi ada manusia yang menganggap amanah sesuatu yang berat. Jadi dia tak mahu memikul amanah, tak mahu memikul tanggungjawab, tapi dah disuruh, dia tak nak kahwin, tapi dah disuruh kahwin jugalah. Tak ada kira itu. Sebab hukum kahwin ni ada 5. Seorang yang tak ada nafsu nak berkahwin dipaksa berkahwin, maka hukum dia makruh. Nampak? Hukum kahwin 5. Ya ke Ustaz ada 5 hukum kahwin? Hukum 1 lah. Mana ada sampai 5? Kahwin ni harus, hukum asal kahwin tu harus. Macam hukum asal makan, minum, tidur, harus hukum ni. Tapi dia boleh berubah jadi wajib, boleh berubah jadi sunat, makruh dan haram. Wajib seseorang tu berkahwin apabila dia takut tak dapat mengawal nafsu dia. Puasa pun tak boleh, puasa pun nasib mimpi. No, puasa pun mimpi. Buat puteri kena ledang, kena kahwin, wajib nak kahwin. Dia tak boleh tengok perempuan bertudung bulat pun, bertudung labuh pun mengikir badan dia. Ini dah sampai tahap wajib kahwin. Mesti kahwin lah, baru reda nafsu. Itu kalau wajib. Sunat, seseorang yang mampu berkahwin, dia mampu berkahwin dan dia memang nak berkahwin, tapi tak desperate lah. Kalau Fatihah Latif, tak apalah, bagi orang lain lah.
Kalau depan dia Zarazia, saya nak ini perempuan saya yang punya. Itu hukum dia sunat. Makruh, macam tadi dia tak nak kahwin. Tak nak kahwin, tapi dipaksa kahwin. Dia tak nak kahwin pasal dia takut pikul amanah kahwin. Kahwin ni berat ustaz, dia tak nak kahwin. Dia mak pak dia kahwin. Kahwin juga. Mak pak dia kata kalau saya tak kahwin tak ngaku anak. Saya tak nak jadi anak derhaka ustaz. Tapi saya tak nak kahwin, saya tak ada nafsu ustaz. Saya pandang perempuan tu macam adik-adik saya ustaz. Sebenarnya saya tak kahwin. Tak ada nafsu pada nak nafsu kahwin tak. Tapi dah mak opak paksa kahwin, dia kahwin jugalah. Kahwin juga. Maka hukum dia makruh. Haram bila seorang itu berkahwin dengan wanita dengan tujuan untuk menganiaya wanita itu. Contohnya dia kahwin lepas tu jadikan isteri dia itu pelacur. Perempuan simpanan orang besar-besar kaya-kaya. Itu haram. Dia makan hasil daripada perbuatan isteri dia menyundal ataupun bersundal, atau hasil persundalan isteri dia makan hasil. Hukum dia haram. Itu kahwin tu hukum dia haram. Macam poligami, hukum pun ada 5. Kita cerita lain nanti lah. Kita nak cerita bab amanah ni. Ada manusia menganggap amanah tu sesuatu yang berat. Kalau pegang amanah tu melepuh tangan. Ada manusia yang menganggap amanah ni tak ada mana. Aku lagi suka. Ada can jadi kayu. Dapat jadi YB. Ada can jadi kayu ni. Belum apa-apa lagi, rumah dah besar. Rumah dah besar, kereta dah besar. Bini je tak nak besar. Bini nak kecil. Macam ni. Bini besar tak nak. Baik. Apa tadi? Kemudiannya thumma akhadha khasatan fatahrajaha ala rijlihi fa yusbihu an-nasu yatabayamuna fala yakadu ahadun yu'addi al-amanah. Jadi seperti bara api yang kau gilingkan dengan kaki kamu, kemudian mengelembunglah ia dan kau melihat ia meninggi padahal tidak ada apa-apa. Apa-apa. Pada ketika Rasulullah menceritakan hadis ini, baginda mengambil seperti batu kecil ketika mengilingkan dia dengan kakinya. Batu kecil itu digilingkan dengan kaki. Kaki batu kecil kalau kita boleh-boleh dengan kaki kita, ada rasa apa? Ada rasa apa? Tak ada apa-apa kan? Elok aja. Ini perumpamaan orang yang berani memikul amanah. Dia berani memikul amanah. Kepada dia amanah tu boleh dipikul dengan sebaik-baiknya. Dipikul lah. Tak ada apa. Macam kita pijak batu kikir, tak ada apa. Walaupun tajam, tapi kalau kita pandai, tak ada jadi mudarat pada diri kita. Dengan syaratnya amanah ini dipikul dengan sebaik-baiknya, dengan penuh berintegriti. Kalau kata kita sebagai guru, mengajarlah anak murid kita itu supaya mereka jadi manusia yang berguna. Kalau kita jadi seorang peniaga, jadilah peniaga yang jujur. Ini ayam goreng kunyit pun sampai RM20 satu piring, apa cerita tuan? Ini nak niaga ke nak nak potong leher pelanggan-pelanggan, nak potong leher orang? Tuan ada dengar kan? Di satu tempat orang pergi makan nasi dengan nasi putih dengan ayam goreng kunyit. Ayam goreng kunyit tu RM20. Macam tu tuan, tuan rasa mahal ke murah? Sepiring je pun. Kan ni besar mana pun. Ayam tu entah berapa
Entah sepotong ayam apa tu potong-potong enggak. Harga berapa? RM20. Terkejut kita, RM20. Saya duduk Kuala Lumpur pun tak ada sampai RM20. Ini peniaga yang tidak amanah. Dia tahu dia nak kaya, tak kaya pun, kaya cepat. Sembelih pulangan-pulangan. Jadi tuan-tuan, siapa-siapa dia ada tuan-tuan yang meniaga, jadilah peniaga yang tajirun sadiqun aminun. Jadilah peniaga yang jujur lagi amanah. Kalau jadi tuan rumah sewa, orang nak nyewa, cerita terang, jangan bohong-bohong. Ini cakap rumah, bilik sewa, bilik harga sekian-sekian. Ada aircon tak? Ada wifi tak? Ada. Rupa-rupa aircon rosak. Aircon rosak, wifi problem. Lepas tu kata free wifi. Oh tak, awak dah pakai banyak ni. Tak boleh. Awak kena blok. Awak tak boleh pakai wifi sebab awak bila parti daripada handphone awak, daripada komputer awak sampai 8 gig pakai wifi. Apa cerita ni? Ini kan tak jujur namanya. Ini pun tak jujur kepada penyewa. Jadi kalau kita, itu kata amanah tadi tu, kalau berniaga lah dengan jujur. Kalau jadi tuan rumah, jadi tuan rumah yang jujur. Kita nak sewa rumah ke orang, mesti cakap terang. Jangan tipu. Orang kita pun ada pepatah kan. Apa dia? Tahu pepatah orang tua? Indah khabar dari rumpai. Atau orang lampau kanan, rumpai. Indah khabar dari rumpai. Rumpai. Indah khabar dari rumpai. Tengok gambar cantik, masuk ke rumah, alah. Jangan Wallahu a'lam. Kemudian Nabi SAW menekankan lagi, tuan-tuan, fayusbihun nasu yatabaya'una fala yakadu ahadun yu'addi al-amanata hatta yuqal inna fi bani fulan rajulan aminan, thumma yuqalu li rajuli ma ajladahu ma atrafahu ma aqalahu wa ma fi qalbi mithqalu habbati min khardalin min iman. Kemudian berpagi-pagi ni jadilah orang ramai berjual beli, maka hampir saja tidak ada seorang pun juga yang suka menunaikan amanah. Sampai dikatakan orang bahawasanya di kalangan Bani Fulan, di kampung tertentu itu ada seorang yang sangat baik memegang amanah, sangat dipercaya, dan orang mengatakan alangkah tekunnya dalam bekerja, alangkah indahnya pekerjaannya, alangkah pula cerdik otaknya, padahal hati sudah tiada lagi keimanan, sekalipun hanya seberat timbangan biji sawi. Sampai masa ni begitulah akan berlaku. Kita tak boleh percaya sesiapa pun, walaupun ada di tempat tu orangnya gini dipuji oleh masyarakat, tapi sebenarnya dalam diri dia tu dah tak ada sifat amanah walaupun satu zarah. Dia wayang aja, kerja tu wayang aja, cium tangan tu wayang aja, akalnya cerdas tu wayang aja. Nampak macam cerdik, sebenarnya dia lah orang paling bodoh. Ini berlaku sekarang tuan-tuan. Orang yang pandai main wayang ke depan, dia akan cepat naik. Orang yang bekerja tekun tapi tak pandai main wayang, duduk dah tepi tu, peganglah komputer tu, kau rodaklah komputer tu sampai lunyai, tapi kau duduk di situ tak naik pangkat. Yang pandai main wayang dia naik pangkat. Tuan, bos, kipeh kuat naik. Ini berlaku tuan-tuan. Ini Nabi kata ni.
Walaupun orang kena puji dia, tiap-tiap tahun dapat APC, anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Sebenarnya cemerlang pun dia, cemerlang tak kucing dia. Dia tak kata siapa, jangan pula tuan tuduh saya menuding kat siapa. Kita cerita umum. Mana-mana pun sama tuan. Swasta pun sama, kerajaan pun sama. Sama je. Akhir zaman macam tu lah. Siapa pandai wayang dia ke depan lah. Walaupun tak ada apa pun. Siapa tak pandai main wayang lah. Kau mainlah bola dekat padang-padang kampung tu payah. Tak manalah kau main bola kat kampung lah. Kalau pandai main, pandai wayang, kabel kuat, kabel besar pemeluk, dapat main untuk Harimau Melaya. Itu yang kena belasah PUBG. Sebenarnya kalau kita nak cerita itu dia. Cuba tuan-tuan berhati, ada pemain yang tak layak main pun. Muka ni dipilih suruh main lah. Dibawa, mana dia pergi ke Kelantan tu makan angin lah. Training sikit, tunjuk-tunjuk sikit, lepas tu dapat pergi je. Dapat lepak-lepak dengan Pak Arab tu. Malaysia kalah ke, bungkus ke, itu cerita kedua. Yang penting aku dapat hore-hore, yak-yak-ye, kata setengah orang yak-yak-ye. Tapi banyak bakat-bakat yang terpendam di kampung. Betul tuan, saya sendiri pernah tengok. Tapi tak ke mana pun. Sebab apa? Sebab tak ada kabel. Kabel besar pemeluk tak ada. Ini dia tuan-tuan. Nabi dah sebut dah. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bay'atu la in kana musliman la yuraddannahu ala dinuhu. Aku semua dah sampai masanya saya pun tidak mempedulikan di mana antara kamu semua yang saya hendak bermubaya'ah, berjual beli. Jikalau ia seorang Islam, maka agamanya lah akan mengembalikan kepadaku. Yang ini maksudnya agamanya lah yang dapat menahannya dari khianat. Apa makna? Maknanya kalau kita ni berpegang dengan ajaran agama, amanah tu akan terpelihara. Ini masalah dia. Kalau kita tengok orang jenis orang yang menipu, tak amanah, menipu dalam kehidupan ni, jenis dia tu memang kadang-kadang kita tengok solat ni pun kita tahu ni jenis menipu kuat ni. Apa sekarang istilah apa? Scammer macam yang pengantin baru kena tipu scammer 13,000. Tengok dia pakai tudung labu-labu, lelaki pakai apa lebay, takkan lebay nak menipu. Tapi Rabi dah tunjuk lama dah, 50 tahun lebih dulu Rabi dah tunjuk, takkan ada lebay nak menipu. Memang dia menipu lah, dia lari belakang kedai berkawan tu, dia lari. Sebelum dia berkena saya berkena dia dulu. Taklah situ, sian berani. Si baik ada gitar, ada musisi sikit pun tidak, tak tahulah. Dia panggil polis kot. Ya, kena tipu dengan Pak Lebay. Pak Lebay kata, makan-makan tu. Tak apa. Tak apa, saya bayar. Sampai sudah. Nah, ini keadaan yang berlaku sekarang. Kau kena tipu 13,000 kan? Ya Allah. Tuan-tuan, kan senang nak kumpul 3. Saya tak tahulah kalau waktu ni, kalau tuan-tuan rasa 13,000 ni kecil, tapi bagi saya 13,000 besar. Besar. 13,000 boleh buat kahwin tu. Kena tipu dengan scammer. Tak pernah jumpa pun, main online je. Kena tipu sudah. Pasal agama tu tak dijaga. Habis lah. Ini Nabi sebut. Kemudian wa in kana nasraniyan aw yahudiyan la
la yuraddanna alayya sa'ihi. Jika dia seorang Yahudi atau Nasrani, maka para bertugaslah yang akan mengembalikannya kepadaku. Maksudnya jika dia seorang Nasrani atau Yahudi, maka orang yang memegang kekuasaan pemerintah lah yang dapat membantu aku untuk mendapatkan semula hak-hakku daripadanya. Ini kalau dia tu non-Muslim, terpulang kepada pemerintah. Sebab tu adanya apa? Apa yang dalam negara kita yang ada? Ada institusi penguasa undang-undang, ada institusi undang-undang, mahkamah penguasa undang-undang, PDRM, SPRM. Ini tujuan dia ada kan. Kalau tak diadakan, sifat amanah ni akan terbang macam angin yang lalu. Ramai orang akan menyalahgunakan amanah yang diberi untuk kepentingan diri. Dalam keadaan itu pun tengoklah berapa banyak penipuan-penipuan yang berlaku sekarang. Scammer, jaga tuan-tuan. Ada peserta kerajaan yang hilang sampai juta kena tipu oleh scammer. Tak kira lah juta, kalau 2,000 pun scammer. Tipu pun juga 2,000, 2,500. Tipu juga. Juta pun tipu juga. Itu maksud dia. Kalau dia seorang Muslim, maknanya agama dia lah yang akan memelihara dia. Kalau dia bukan seorang yang Muslim, tak benda tu, orang bukan Muslim bukannya benda yang haram pada kita orang Islam tak harus diharam pada orang Islam kan? Tapi yang boleh mengawal mereka adalah undang-undang dan pihak yang menguatkuasa dan menegakkan undang-undang. Itu wa ammal yauma qad kuntu ubayyi'u minkum illa fulanan wa fulanan. Adapun pada hari ini maka saya tidak pernah berjual beli dengan kamu semua melainkan kecuali dengan fulan dan fulan. Ini orang-orang tertentu saja. Maksudnya pada akhir zaman ni susah nak cari orang yang betul-betul boleh dipercayai. Payah nak cari. Lepas tu scammer bola luasa. Bola luasa ni PDRM buat macam-macam. Lagi dibuat lagi. Kadang-kadang kita pun tak sangka dia ni seorang scammer. Tengok dia dah tu timbul sekarang apa istilah apa? Orang kata penunggang agama Mereka menggunakan agama untuk membina kekayaan diri. Ada yang tentu. Itu kalau datang mereka ke surau kita ni memohon sumbangan untuk pembinaan maktafiz ke, pusat pendidikan agama ke, pondok ke, tabayyanu, selidiki dulu, jangan main bagi dengan kena selidik, tengok betul ataupun saja dia menggunakan benda tu untuk membina kekayaan diri, untuk membina kehidupan. Kerja lain tak mampu, tak layak, inilah cara aku nak cari duit, menggunakan agama, penunggang agama. Sedap dia nak tengok orang penunggang agama ni tu dia guna agama, lepas tu dia kaya. Macam setengah dia tak teka mana-mana lah. Setengah pemilik maktafiz tu, kita tengok dia hantar kereta, wah dahsyat. UMAI pun tak pakai kereta ni. UMAI pakai kereta Proton Wajar lama yang usia hampir 20 tahun. Beli 2005, sekarang 2024, tak nak tukar pun. Beli baru sampai hari ni. Itulah dia. Saya bersama tuan-tuan pun dah lebih kurang 8 tahun. Mula-mula datang pakai Wajar, hari ni datang pun pakai Wajar juga. Mana dia tukar? Nak kata tengah agama kan? Kalau tengah agama tu datang pakai Alphard, pakai Welfare.
dia ni kutip mohon semangat untuk makan itu pergilah. Kita dah dengar ni, kita belajar dah pergi. Dia memang ada ceramah kat suruh kita ni beberapa kali. Oh, ceramah sedap Ustaz. Ustaz tak dengar, Ustaz dengar sekali. Oh, dia punya ayat memang Don Daniel pun kalah. Kami ada berhajat nak pergi ni Ustaz. Ustaz jom sekali pergi. Boleh tak? Kalau dia ajak di Pelawai, saya pun nak pergi. Pergi tengok Mata Hafiz. Pergi tengok apa rupa bangunan ni. Ya Allah, rumah kampung pun tak macam ni rupa. Tapi rumah dia cantik, rumah dia lawa, kereta besar. Bangunan untuk belajar tahfiz, Allah. Sekolah atap pun tak macam tu. Bila tanya, Ustaz, apa bangunan nampak terlalu sederhana, kasar dia bangunan ni, binaan ni. Nampak budak-budak pun alahai. Dia orang surau dia pun alahai. Dia orang makan pun alahai. Tempat tidur pun alahai. Kenapa Ustaz? Oh, kita kena buat macam ni. Kenapa kita nak didik budak-budak ni bermujahadah? Wah, tengok dia main bermujahadah. Jangan hidup mewah, mesti belajar hidup susah. Nak jadi orang pandai, mesti belajar hidup susah. Macam orang baru ni lah, MRSM kan. Ada setengah-setengah mak bapak T20. Bila ditanya kenapa nak masukkan anak MRSM, kan free, pengajian tu free, bayar pun sikit lah, lain marah tanggung kan. Kenapa tak hantar sekolah swasta? Kenapa hantar MRSM? Anak ni dia T20, gaji 30,000, 40,000, 50,000 sebulan, hantar anak MRSM. Kata dia pun, saya nak ajar anak saya hidup susah. Baik punya ayat kan, ayat cantik. Kalau macam tu baik kau hantar anak kau pergi razak. Kau itu susah, dengan bom mengeri itu lagi bagus. Kau tak nak pula, Ustaz ni jangan buat cerita mengarut. Iyalah, kata nak hantar, nak ajar anak itu susah, hantar ke Gaza, duduk dengan orang Palestin doa. Apa jadi peduli kan, kirim duit je. Apa jadi bom sana apa, jangan bawa balik, biar situ. Kalau dia mati pun syahid. Tak nak pula. Ustaz jangan buat cerita gila Ustaz. Itu cerita yang tadi anak bapak T20. Yang ni cerita pemilik Mata Hafiz. Kita kena didik anak kita susah. Tapi rumah dia 2 tingkat, rumah banglo, kereta Velfire. Nampak tak ciri-ciri penonggang agama tu ada di situ. Ini saya tak tuduh mana-mana. Kita main secara umum. Sebab ada. Kalau tak ada, kita tak cerita. Itu kata penonggang agama dia. Betul Nabi SAW kata, tak percaya. Akhir zaman ni susah nak cari orang yang betul-betul berintegriti. Walaupun ditubuhkan jabatan integriti, unit integriti dalam jabatan kerajaan, kalau dah depan mata ada kuasa, ada peluang nak cari duit, mesti ada bengkok kan. Takkan dulu lah kan? Payah kan? Ini yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka diterangkan oleh Tuan Tuan Guru, mereka saja, tapi maknanya dalam. Hadis ini menunjukkan bahawa sifat amanah akan hilang secara berasal-asal dari kalangan kaum muslimin, sehinggalah sampai satu saat nanti orang yang dianggap baik untuk menjaga amanah pun telah khianat pula. Begitulah gambaran masyarakat kita hari ini. Ramai daripada kita terpedaya. Ada seorang yang berzahir ni nampak boleh pukul amanah, tapi sebenarnya dia juga telah berlaku curang. Wallahu Rasulullah. Nampak ini ayat hadis Nabi tu paling dua kali kuliah gua habis. Betul Tapi pengajaran keterangan ni pendek, 2 perenggan je. Sebabnya hadis Nabi sendiri pun dah cukup menerangkan tentang apa yang berlaku pada hari ini, di mana integriti itu, amanah itu satu yang susah untuk dipelihara. Saya berazam, tak tuduh mana.
Saya akan tegakkan integriti dalam organisasi saya. Pun dia paling kuat cilok, dia paling kuat sakau. Dia tak cerita mana-mana jangan pula. Sekarang saya kena mengadap pula orang yang berkuasa. Dia cerita umum ulang siapa makan cili dia rasa pedas. Wallahu a'lam. Itulah dia sedikit sebanyak apa yang kita mampu uraikan pada malam ini dalam pada hadis yang ke-12. Tajuk yang diberi oleh marhum Tuan Guru ni, sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit. InsyaAllah kalau kita akan masuk kepada hadis yang ke-13. Untuk kuliah akan datang pada bulan Sya'ban, kuliah akhir sebelum kita beristirahat pada bulan Ramadan, iaitu pada 20 Februari 2024. 20 Februari 2024. InsyaAllah tajuknya ialah orang yang baik berkurangan sedang yang jahat bertambah banyak. Orang yang baik berkurangan sedang yang jahat bertambah banyak. Hadis yang ke-13 InsyaAllah kita akan uraikan pada kuliah kita akan datang, iaitu pada 20 Februari 2024. InsyaAllah kita akan bertemu pada tarikh yang disebutkan tadi. Jadi itulah dia sedikit sebanyak kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang sempat kongsikan pada malam ini ada manfaat bersama. Jika pada hari kita boleh kepada umat kita berkata Allah SWT, hidup kita bersama suami kita dengan agama di sampai akhirat. Dan kalau kita sampai kepada kita sahabat bahasa terlanjur bicara dan tersinggung kata semua Allah SWT dan Nabi SAW dan dari beberapa sekalian, dan menurutnya semoga kita ditemukan Allah SWT dengan tarikh 20 Rejab, iaitu dari berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj dan seterusnya melangkah ke bulan Sya'ban. Kita akan bertemu sekali lagi dalam bulan Sya'ban nanti insya-Allah. Adapun untuk sahabat-sahabat peminat-peminat bersepak bila sesama kita berdoa mudah-mudahan pasukan mengajar kita mampu memberi mencapai tahap yang terbaik dalam Bani Asia 2024 insya-Allah. Itulah saja untuk kali ini. Kita pada kuliah akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan bulan kita dengan tasbih al-kafarah dan suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma arham jamana hadza bi rahmatika faqad baitatul masuma. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzuka min syururihim. اللهم بدد شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل عقدهم وصل كلبا بالكلاب يا قهار يا جبار ينتقم يا الله يا الله. الله ينزل الكتاب ويا شهوات الاحزاب يهزم وصلنا عليهم بفضل نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ارحم الراحمين. اللهم اننا اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا اكرم الاكرمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وعليك ربنا اليك المصير. ربنا تقبل منا دعاءنا وسلام ولمنا ولقانا وعملنا في هذه الليله المباركه من شر الذي مبارك كسبنا عليه وعلى اله وعلى ابراهيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان دعونا فيها سبحانك اللهم وتاتنا فيها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم وبلغنا التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.